الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah selamat menunaikan fardu puasa bulan Ramadan, alhamdulillah, selama 29 hari. Raya tahun ni dia mengejut. Raya mengejut. Ramai orang yang kelang kabut. Raya mengejut. Sebenarnya benda ni pernah berlaku dulu, 10-20 tahun dahulu. Kita tak confirm bila raya. Anak bulan tengok hari ni, petang ni tengok anak bulan, dan raya kemungkinan esok ataupun lusa. Dulu tahun-tahun 70-an, 80-an. Kemudian ditetapkan hari raya bila-bila. Tahun ni jadi semula. Jadi semula. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 29 ke 30 ke semuanya adalah sebulan bulan Ramadan. Kerana bulan Islam maksimumnya 30 hari, minimalnya 29 hari. Bulan orang putih maksimum 31, minimal 28. 28. Siapa dia yang lahir 28 hari bulan 4? Tak. Ya, 22 bulan 2. Siapa yang lahir 28 hari bulan 2, dia akan menyambut hari jadinya 4 tahun sekali. Gitu? Tak, 4 tahun sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan sebulan bulan Ramadan kita telah pun diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala qiyam tiap-tiap malam selama 29 hari. Jika kita menghabiskan solat tarawih kita bersama imam, sama ada solat tarawih kita 11 rakaat atau 13 rakaat atau 23 rakaat. Ada orang tarawih 8 rakaat, 3 rakaat witir. Ada orang buat tarawih 10 rakaat, 3 rakaat witir. Dan ada orang buat 20 tarawih, 3 witir. Maknanya ada yang 11, ada yang 13, ada yang 23. Tak kira lah. Jika dia menghabiskan solat tarawihnya sama imam, dia telah pun mendapat ganjaran qiyam sepanjang malam selama sebulan bulan Ramadan. InsyaAllah bulan Syawal ini pula kita ikut pula dengan 6 hari bulan Syawal berpuasa. 6 hari bulan Syawal. 6 hari dari bulan Syawal berpuasa 6. Sama ada puasa itu berturut-turut atau puasa itu selang-selang. Dengan syarat cukup 6 hari, maka kita seolah-olahnya berpuasa setahun. Siapa yang berpuasa, Nabi kata, sebulan bulan Ramadan, kemudian diikuti pula dengan 6 min Syawal, 6 min Syawal, ka'annahu shoma dahra. Seolah-olahnya dia berpuasa setahun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Murahnya Allah Subhanahu wa taala, pemurahnya Allah Subhanahu wa taala nak beri ganjaran kepada orang yang yakin kepada dia.
nak beri kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ganjaran pahala yang banyak dengan kita beramal mengikut apa yang disuruh, apa yang dicadang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapat ganjaran pahala yang banyak. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kita sambung kuliah malam ni, kuliah yang pertama lepas pada raya ni. Jangan lupa puasa senang insya-Allah. Malam ni kuliah yang pertama selepas daripada puasa Ramadan. Kita sambung bacaan kupasan hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24 yang panjang. Kita baca bila? Kita baca pada bulan 11 tahun lepas. Bulan 11 tahun lepas hadis ni. Bulan 6 tak habis lagi. Tak habis lagi. Hadis yang panjang. Hadis di mana Allah sebut dalam hadis kursi bahawa kita ni sesat belaka kecuali oleh orang yang Allah bagi petunjuk. Semua kita lapar belaka melainkan orang yang Allah beri makan. Semuanya tidak berpakaian, telanjang melainkan orang yang Allah beri pakaian kepadanya. Kita bersalah, kita membuat kesilapan siang dan malam. Allah yang mengampunkan dosa-dosa kita, maka mintalah ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Sambung bacaannya, hadis panjang, petunjuk yang dilalah hadis yang tersebut. Atau kita ulang balik macam makna dia? Ulang balik macam makna dia. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkannya dari Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Maknanya hadis ni hadis kursi. Bahawasanya ia berkata, yakni Allah berkata, "Hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan dia, yakni perkara yang diharamkan antara kamu." Tak boleh kita menzalimi sesama manusia. Maka janganlah kamu berbuat kezaliman. Hai hamba-hambaku, kamu tersesat kecuali siapa yang aku telah beri hidayah kepadanya. Maka mintalah hidayah kepadaku, tentu aku memberi hidayah itu kepada kamu. Hai hamba-hambaku sekalian, kamu lapar kecuali siapa yang aku telah beri makan kepadanya. Maka mintalah makanan kepadaku, tentu aku beri makanan kepadamu. Hai hamba-hambaku sekalian, kamu telanjang kecuali siapa yang aku telah memakaikannya. Maka mintalah pakaian kepadaku, tentu aku memakaikannya kepadamu. Hai hamba-hambaku sekalian, kamu bersalah malam dan siang, dan aku yang mengampunkan segala dosa. Maka mintalah keampunan kepadaku, tentu aku mengampuni bagi kamu. Hai hamba-hambaku sekalian, sesungguhnya kamu tiadakan dapat menyampaikan kemudaratan kepadaku, maka kamu hendak mendatangkan kemudaratan itu kepadaku. Dan kamu tiada dapat menyampaikan manfaat kepadaku, maka kamu hendak memberikan manfaat itu kepadaku. Hai hamba-hambaku, kalau sekiranya orang-orang yang terdahulu dan yang terkemudian dari kamu, dan kamu dari jenis manusia dan jin, adalah semuanya setakut-takut hati kepada Allah, seperti takutnya hati seorang lelaki dari kamu, nescaya yang demikian itu tiada menambahkan pada kerajaan sedikit jua pun. Hai hamba-hambaku, kalau sekiranya orang yang terdahulu dan yang
terkemudian daripada kamu dan kamu dari kalangan jin dan manusia adalah semuanya sejahat-jahat hati seperti hati seorang laki-laki dari kamu. Nescaya yang demikian itu tiada pula mengurangkan sesuatu dari kerajaanku. Hai hamba-hambaku, kalau sekiranya orang-orang yang terdahulu dan yang terkemudian dari kamu dan kamu dari jenis jin dan manusia berdiri pada suatu tanah lapang, lalu masing-masing meminta kepadaku dan aku telah memberikan kepada tiap-tiap seseorang itu akan permintaannya, nescaya yang demikian itu tiada mengurang daripada apa yang ada di sisiku, selain seperti kurangnya jarum apabila dimasukkan ke dalam laut. Hai hamba-hambaku, hanya segala amalan kamu akan aku hitungkannya bagi kamu, kemudian aku sempurnakannya kepada kamu. Barang siapa mendapati kebaikan, maka hendaklah memuji kepada Allah, dan barang siapa yang mendapati yang lain daripada yang demikian itu, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahu Akbar. Hadis ini panjang yang memberitahu kita bahawa kalaulah maknanya semua orang daripada dulu sampai sekarang, sama ada daripada jin dan manusia, semua mereka itu taat kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menambah kehebatan Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Jadi maksudnya kita buat baik, jangan dakwalah nasib baik kita semayang. Tak. Nasib baik kita semayang. Kalau Allah jadi guna tak tahu. Tak boleh kata gitu. Bukan kita je, seluruh manusia dan seluruh jin daripada Nabi Adam sampai kiamat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tak tambah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga sebaliknya, kalau semua manusia, jin daripada dulu sampai ke kiamat jahat, sejahat-jahat manusia, jahat belaka, tak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tak bergerak juga Allah taala. Macam itulah dia. Allahu Akbar. Dan akhirnya Allah kata apa? Allah kata sekiranya kita ni akan dikira mengikut amal kita. Sekiranya kita dapat kebaikan, alhamdulillah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya mendapat selain daripada kebaikan, jangan cela orang lain. Tak, melainkan celalah diri kita sendiri yang tidak membuat apa-apa kebaikan dalam kehidupan dunia ini. Hadis yang ke-24 yang tersebut menunjukkan, yang pertama, bahawa kezaliman adalah satu perbuatan yang amat terlarang, baik dalam bentuk dan cara apa sekalipun. Zalim-zalim ni memang terlarang. Apa bentuk dan apa cara sekalipun tak boleh. Ianya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalim, ada zalim dalam bentuk keuangan, ada zalim dalam bentuk perasaan, menzalimi bentuk perasaan. Ada yang menzalim orang lain dalam bentuk fizikal, torture dan sebagainya. Apa pun bentuk kezaliman dilarang, sama ada dengan alasan maupun tidak, hingga Allah sendiri menurut yang ditegaskan hadis tersebut telah mengharamkannya ke atas dirinya. Allahu Akbar. Allah sendiri mengharamkan kezaliman. Artinya bila kita mati nanti, Allah masukkan, bukan kita lah, tak, manusia, kita na'udzubillah min zalik. Apabila manusia mati nanti di akhirat, dibangkit semula, Allah masukkan dia dalam neraka. Kita tak jauh. Walaupun orang tu kita tak suka atas muka bumi ni, tak, sakit hati sangat ke dia, kita minta lah doa supaya lepas mati moga-moga Allah mengampunkan dosa dia. Ada tak orang atas dunia ni, dia duduk rumah kita,
iaitu hubungan acur semua tiap-tiap hari. Ya, depan rumah kita. Tak sapoh, ngetok macam-macam. Sakit hati. Bangun pagi sakit hati. Bangun pagi sakit hati. Bangun pagi sakit hati. Jiran. Ya, jiran. Allahu Akbar. Kemudian ambil barang-barang rumah kita pula. Zalim. Tak. Kemudian macam-macam dia buat. Tak, sakit hati. Dan kalau dia mati, kita maaflah dia. Kita maaflah dia. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia. Allahu Akbar. Boleh tak hidup? Payah ustaz. Payah ustaz. Tak kena ke ustaz. Tak kena ke ustaz. Allah kalau kena ke ustaz, ambil rasa awal lagi ayat kita. Tak, mintalah. Dan sekiranya Allah masukkan dia dalam neraka, bukan atas nama kezaliman, zalimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Allah telah mengharamkan kezaliman tu atas diri dia. Dan dengan itu Allah mengharamkan kezaliman kepada manusia atas manusia yang lain. Allahu Akbar. Itulah kita kadang-kadang bimbang perkara ni, dah takut menzalimi orang lain. Kena minta ampun sama Allah Taala. Di sini mungkin ada orang yang bertanya, mengapa Allah haramkan kezaliman ke atas dirinya? Pasal apa Allah haramkan kezaliman atas diri dia? Padahal sifat itu tiada baginya atau mustahil atasnya. Tak, mustahil bagi Allah itu berlaku zalim. Mustahil Allah ada sifat zalim. Dan pasal apa Allah kata diharamkan kezaliman atas diri dia? Jadi pengharamannya berarti mengharamkan perkara yang makdum. Dan kalau gitu maknanya dia mengharamkan benda yang tak ada, iaitu yang tiada. Bagaimanakah boleh jadi demikian? Allah tak ada sifat zalim. Mustahil Allah berlaku zalim. Dan kenapa Allah kata dia mengharamkan zalim atas diri dia? Artinya dari segi logiknya Allah mengharamkan benda yang tak ada pada diri dia. Orang tanya gitu. Jawapannya, walaupun kezaliman itu tiada baginya, yakni bagi Allah Subhanahu Wa Taala, namun Allah mengharamkannya juga seperti satu perbuatan yang ada. Maksudnya ialah supaya mudah dimengerti dan dipahami sedalam-dalamnya hakikat dari pengharaman itu, iaitu kezaliman itu bukan sahaja diharamkan ke atas mereka, tetapi diharamkannya atas dirinya lebih dahulu. Allah bukan sahaja mengharamkan kita manusianya melakukan kezaliman, tapi Allah juga lebih-lebih lagi, awal-awal lagi mengharamkan ke atas diri dia, mengingat akibatnya amat buruk, bencananya tak pernah lenyap, dan keadaannya walaupun berlainan dari semasa ke semasa, tetapi hakikatnya adalah satu. Apa dia? Iaitu menghapus suatu yang hak dari satu golongan yang lain. Zalim itu makna apa? Zalim itu maknanya kita menghilangkan hak ke atas orang lain. Bila kita tak bagi sepatut dia dapat hak dia, maka kita berlaku zalim, tak bagi hak dia. Ini benda yang terkutuk, diharamkan. Allahu Akbar. Kita jadi pentadbir ya, pentadbir. Ini benda-benda yang berlaku ni, pentadbir. Ada 10 orang hak senior. Dah 10 orang hak senior kat pejabat kita. Kita pengarah. Contoh. Tapi oleh kerana kita tak setuju dengan dia, kita lambatkan naik pangkat dia. Zalim tu. Orang lain 9 orang semua naik ke pangkat. Naik. Hak ni tak naik. Pasal apa? Biar sikit lagi.
tahun depan naik. Dah naik pangkat ni, ada naik gaji tak? Naik gaji 30 riyal. 30 riyal je naik gaji, contohnya. 30 riyal naik gaji dia. Orang ni naik dah 30 riyal gaji dia. Tahun ni, tahun depan 60 riyal. Tahun depan lagi 90 riyal. Orang hoksa ni tak dapat lagi tahun ni. 30 riyal sebulan. Setahun 360 riyal. Banyak tak? Sikit je. Sikit je. Tapi hak dia. Hak dia. Maka kita sebagai pentadbir yang zalim. Allahu Akbar. Ni benda-benda yang takut tak? Jadi pentadbir takut. Hak orang lain. Ni benda berlaku. Berlaku dalam sistem ni berlaku benda ni. Berpukul orang tu memang jelas lah. Tombok orang, curi hak orang. Allahu Akbar. Itu menzalimi. Mengambil hak orang lain, letak pada tempat yang lain. Itu maksud dia ialah iaitu menghapuskan sesuatu yang hak dari suatu golongan yang lain. Itu maksud zalim. Kadang-kala kezaliman itu menjelma sebagai satu keadilan untuk kebaikan. Padahal hakikatnya itulah kezaliman. Mana ni? Dia kata kadang-kadang kezaliman itu menjelma sebagai satu keadilan untuk kebaikan. Kita kata kita buat ni supaya dapat kebaikan, adil. Tapi itulah hakikatnya kezaliman. Kenapa? Sebab kita menghalang hak orang lain. Kita kata kita naik ke dia ni kebaikan. Pasal apa? Naik dia ni banyak benda kita buat. Contohnya, tak boleh beri syarikat kita ni keuntungan yang banyak, kehebatan yang lebih. Tetapi kita telah melangkah kepala orang lain. Itu kezaliman sebenarnya. Buat dengan mak tu. Tak? Ayah apa tu? Kita memang nak suruh syarikat kita maju ni. Tak? Dia ni brilliant, cerdik. Ambil dia ni macam 10 orang. Ambil dia. Boleh ambil, tak salah dia. Boleh ambil. Tapi jangan tinggal orang lain. Tak? Beri ke dia pos yang tinggi itu. Tapi jangan tinggal orang lain. Yang sepatutnya dapat juga kebaikan-kebaikan dia. Jangan kita ambil dia, tinggal orang lain. Itu zalim. Tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Benda ni wallahu alam bissawab. Kita dekat pejabat-pejabat berlaku begitu. Pengetua sekolah. Dah. Wak naik dulu ada melentang menegak. Dulu tahun-tahun dulu ada melentang menegak. Siapa yang naik? Hak naik hak baik dengan bos lah. Dah. Hak naik hak baik dengan bos. Hak dah baik sikit dak naik. Zalim tak? Tu benda-benda yang payah jawab tu. Allahu Akbar. Sepatut tak? Sepatutnya tengok mereka. Okey. Berapa orang tahun ni? Naik. Mesyuarat kena buat. Nak naik 5 orang. Kenapa 5? Bukan 10? Kena ada. Kena ada dia punya hujah dia. Dan bukan seorang kita. Ramai-ramai. Wallahu a'lam bissawab. Seterusnya dengan mendahulukan pengharaman itu ke atas dirinya sendiri, yakni Allah Subhanahu wa taala memberi satu contoh pengharaman pengajaran kepada mereka, iaitu setiap orang yang hendak menyuruh atau melarang sesuatu hendaklah dimulai dari dirinya sendiri. Kok lain pula? Dah, kok lain pula. Allah mengharamkan kezaliman atas diri dia. Allah juga mengharamkan kezaliman kepada hamba-hambanya. Makna apa? Maknanya kita nak suruh orang atau nak larang orang, kena kita dulu. Dah. Tolong dia buat tu, kita buat dulu. Maksudnya kita buat dulu. Itu orang yang berhak kita suruh lah maknanya. Kalau dia bos suruh anak buah dia, memang patut pun dah. Tapi untuk buat benda lain, dia kena mula dengan diri dia. Atau larang, mula dengan diri dia. Kalau tidak ada nilai dan ertinya sama sekali. Itu yang pertama. Iaitu bab kezaliman. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ke atas diri dia, sedangkan Allah mustahil bersifat dengan sifat zalim. Yang kedua, bahawa segala persoalan hidup
seorang manusia rohani atau jasmani, sama ada dalam bentuk jiwa ataupun badan, tidaklah dapat dipisahkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni, roh dan jasad kita ni tak boleh pisah daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidaklah dapat dipandang sebagai persoalan sendiri yang diurus dan yang dikendalikannya sendiri, tetapi mempunyai hubungan dengan Allah sebagai hubungan antara makhluk dengan Khalik, antara yang diciptakan dengan yang mencipta, sama ada dalam bidang agama maupun dalam bidang yang lainnya. Sebab itu, sebagai seorang yang bersifat demikian, maka sudah semestinya diarahkan supaya ia selalu memelihara hubungannya itu dan memohon kepadanya untuk menolong membuka jalan yang semudah-mudahnya bagi mendapat segala keperluan hidupnya. Dengan ini terbuktilah betapa kelemahannya dan kekurangan tenaganya yang memerlukan perlindungan dan kekuatan daripada Allah yang Maha Kuat. Kita manusia ni sama ada dari sudut spiritual ataupun dari sudut luaran kita ni, tak boleh tinggal hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dalam hadis ni Nabi kata apa? Allah kata apalah dia? Muni lapar belaka, aku yang beri makan. Kamu ni telanjang belaka, aku yang beri pakai. Allah kata. Nah, maksudnya kita pakaian kita ni Allah yang takdirkan boleh pakai. Makanan kita Allah takdirkan yang menyebabkan kita boleh makan. Tenaga kita ni Allah yang beri, menyebabkan kita jadi kuat. Hari ni terdengar ramai orang cakap, "Dan ni gua nak tak mayang ni. Kau nak aku lah." Nampak tak? Ramai orang cakap lagu tu. Ni kenapa tak semayang ni? Kau pada aku lah nak mayang ke tak? Bukan cari kamu pun. Hari ni aku semayang, aku boleh. Tak semayang, kau nak aku lah. Seolah-olahnya kehidupan dia tu tak kena mengena dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang nak nasihat pun tak berdengar. Nampak tak? Orang hak lelaki tu kau jadi puang. Ayat dia tu. Saya buat apa benda? Kenapa yang susah sangat? Kenapa sibuk-sibuk nak tegur? Bukan saya bakar duit kamu pun selama ni. Nampak tak? Jadi agama ni tak boleh nak tegur. Pasal apa? Itu kehidupan peribadi dia. Seolah-olahnya begitu. Tak. Bukan. Kehidupan kita ni tak boleh kata ini hak peribadi aku, tak boleh. Dalam bab agama, kita berhak ditegur oleh orang lain supaya kita jadi betul. Pasal apa? Kehidupan kita ni semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma hari ni Allah Subhanahu wa taala tak beri direct. Itu masalah hari ni. Kalau Allah beri direct hari ni, ramai orang sedar je. Tak payah tegur, kita sedar dah. Tak sembahyang satu waktu, tak boleh ambil dah hari ni. Tak boleh ambil dah hari ni. Orang pun sedar dulu. Tak sembahyang tu waktu. Tak. Nak ambil lekat, keletang. Terik, boleh minum air. Tak sembahyang dua waktu, lekat. Keletang lagi. Oh, ramai orang sembahyang saya. Ni tak sembahyang pun relax, bukan air minum, tak benda. Orang tak nampak. Tak. Kalau Allah Subhanahu wa taala laksanakan perkara yang disebut ini, nampak dengan mata kepala kita, hari ni ramai orang sembahyang. Tak. Orang tak tinggal dah agama Allah Ta'ala. Mu lapar belaka. Allah kata, mu lapar belaka. Aku yang bagi makan. Hari ni tak nampak hubungan tu.
Kita makan hari ni, siapa bagi? Allah bagi ke? Mana ada Allah bagi kita hari ni? Kita makan hari ni, lapar, ambil duit di kedai, order si lemak, makan. Mana Allah bagi? Tak nampak. Dah. Sebab tu orang jadi gong hari ni. Kalaulah maknanya nak makan, ya Allah Tuhanku, laparnya ya Allah, debung tu 10 riyal. Dah, ambil 10 riyal, dia beli makanan. Orang nampak alu hubungan dengan Allah Taala. Dah, terlapar balik, apa? Tak ada duit. Dah. Ya Allah Tuhanku lapar ya Allah, debung 10 riyal turun pula sini. Dah, ambil 10 riyal, dia beli pula. Orang nampak lalu. Dah. Ada pakaian ni, ya Allah Tuhanku nak pergi jalan ni ya Allah, mari seluar selah, dengan baju selah, pakai baju. Lepas balik hilang pula luar tu. Contohnya gitu dah. Maka orang akan tahu bahawa dia ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala zahir dan batin. Tapi oleh kerana belum tak nampak, maka kita pun jadi gong, sombong, macam tak perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sungguh Syekh. Tengok orang-orang yang kaya-kaya kadang-kadang. Bila orang tegur dia jawab halu. Kenapa sibuk ni? Kenapa sibuk ni? This is my privacy, no? Oh, dia kata. Tak boleh ganggu dia. Padahal dia tu tak buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Yang kita kena nasihat dia. Tak mendengar. Pasal apa? Sebab mari duit melampau Allah. Kaya raya, senang. Allah bagi muka dia comel dan sebagainya. Tak, dia lupa bahawa semua itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Ialah atas hukum dunia ni Allah tak bagi selalu. Allah bagi bila di hujung kehidupan dia. Lepas tu dia kata pula, okey Ustaz. Kenapa tahu dah senang? Okey dah tu. Dia kata gitu pula. Tak. Maka dah sedar seumur lah dia. Apa bila-bila. Kalau Allah bagi selalu, mudah. Umat-umat dahulu, Allah Subhanahu Wa Taala cash, bagi cash. Sebab tu jadi pengajaran kepada kita pada hari ini. Hari ini kadang-kadang Allah bagi cash, kadang-kadang aja. Orang-orang lain kata hukum karma, dia kata dah. Orang lain kata hukum karma. Yang ketiga, akhirnya hadis tersebut menunjukkan bahawa segala amal akan diperhitungkan secara saksama dan diberi balasan. Semua amal kita ni akan diadili dengan saksama, adil lah, dan diberi balasan. Kalau balasan itu di akhirat, maka itu sudahlah wajar dan terang. Tetapi ada kemungkinan pula balasan tersebut dilakukan di dunia ini. Kalau balasan akhirat standard, buat jahat akhirat masuk neraka standard. Tapi kadang-kadang ada juga atas dunia ni Allah cuit sikit. Allah cuit sikit. Bukan balasan, kalau ikut Ustaz saya kutub, dia bukan balasan yang hakiki. Bukan balasan yang hakiki atas dunia ni. Tapi Allah cuit sikit supaya dia sedar. Balasan hakikat bila? Balasan hakiki akhirat. Balasan yang hakiki akhirat. Dunia, kita katalah, orang tu dia curi rumah orang tu, dia keluar kena langgar mati. Ngebalas roh. Biasa kita kata gitu, biasa. Seseorang yang dibuat jahat pada kita dan kita nak marah, tapi kita tak mampu nak balas sebab dia lebih jahat. Tak, lebih kuat. Dia lari, langgar dia kereta. Patah kaki. Kita kata itu balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat jahat sangat. Itu balasan daripada Allah Taala. Itu standard ayat kita. Kata Ustaz Said Qutb, itu bukan balasan yang hakiki. Kerana balasan yang hakiki akhirat. Akhirat. Baru dia setimpal hukuman dia. Dia buat kita benda, dia curi motosikal kita. Berapa ribu? 3,000. Dia pergi accident, patah kaki. Dah.
Patah kaki sama tak umur sekian harga masa itu? Tak sama lagi. Sama ada motor kita mahal, patah kaki dia murah, atau patah kaki dia mahal lagi pada musikal kita. Tak sama. Tak. Hak sama bila? Hak sama ke akhirat. Kata Ustaz saya foto. Tapi dia kena sikit pasal apa? Allah nak menyedarkan diri dia. Oh, biasa aku curi motor, tak gini. Hari ni curi motor, accident. Aku ni nak sedar ni ya, nak suruh beri kesedaran kepada dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Surah An-Nahl ayat 97. Allah sebut dalam Quran menunjukkan ada juga sedikit balasan kat dunia ni. Walaupun balasan hakikatnya ke akhirat. Dunia ada balasan juga. Man amila solihah, siapa yang beramal soleh, orang yang baik, min zakarin au unsa, sama ada dia daripada orang lelaki ataupun orang perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia seorang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu pula dia nisbi, subjektif. Kehidupan yang baik, baik dari sudut tenang jiwa. Ada orang baik dari sudut keuangan, duit banyak. Ada orang baik dari sudut anak-anak dia jadi baik. Ada orang baik hidup dia tak payah, duit ada, tapi sebut je rasa nak pergi Kuala Lumpur saja, nak pergi bila tak? Tak, ada je orang bawa pergi Kuala Lumpur, duit ada. Rasa nak makan Pizza Hut je, mari lalu Pizza Hut. Ada lagu tu. Tak, itu bentuk-bentuk kehidupan yang baik. Allah janji orang yang buat baik, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, Allah akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Ada iman? Orang kafir? Ni payah. Tak payah. Tu Ustaz, orang kafir tu melihat ada dia hidup senang. Tak. Kita mana tahu? Kita mana tahu? Tak tahu. Dalam kepala dia guan ni, tahu dia mikir. Tak. Serabut macam mana? Wallahu a'lam. Nampak je dia baik. Tapi musing kepala dia sama. Tak tahu. Wallahu a'lam. Benda ni kita kadang-kadang tak boleh ukur juga dengan zahir, walaupun nampak kadang-kadang itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Ini adalah kepada orang yang berbuat baik. Kepada orang-orang yang berbuat jahat, Allah mengatakan, orang jahat pula, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Surah apa? Surah As-Sajdah yang kita baca tiap-tiap pagi Jumaat. Wala nuziqannahum minal azabil adna, dan kami rasakan kepada mereka dengan azab yang sikit. Dunal azabil akbar, bukan azab banyak lagi. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan dia balik, mudah-mudahan dia kembali kepada Allah, yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Surah As-Sajdah ayat 21. Dan sesungguhnya kami akan rasakan kepada mereka dari azab yang dekat sebelum azab yang besar, semoga mereka kembali. Wallahu a'lam. Allah beri sikit rasa kat atas dunia ni supaya jadi pengajaran iktibar kepada orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un. Azab itu bukan azab yang hakikat, tapi sebagai pengajaran. Untuk apa?
la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan dia kena ujian itu, dia balik kepada Allah Taala. Dia balik. Kalau tak kena, dah balik lagi. Tak, dia pergi lepas. Dia pergi lepas. Dia pergi lepas. Dia pergi lepas. Dia pergi lekat. Balik pula. Tak balik. Kalau lepas semua, dah balik lah. Dah balik lah. Jadi dia suka dengan kejahatan yang dia buat. Dan kadang-kadang orang yang mula-mula buat jahat kena. Biasa gitu. Dia baik, buat jahat. Kan selalu. Pasal apa? Allah tak nak bagi jauh dia pergi. Ya, tak nak bagi dia pergi jauh. Dia pergi sikit je, kena selalu. Biasa gitu kadang-kadang. Orang yang jahat, bila? Lama baru dia boleh balik. Tak. Allahumma salli ala Muhammad. Kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada yang demikian, dan mudah-mudahan kita maintain atas iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta jauh daripada buat-buat benda-benda yang perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wallahu alam. Bulan depan sambung hadis yang ke-25 pula, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat Hari Raya yang keberapa ni? Hari Raya berapa ni? Hari Raya tahun ni orang kenyang makan jam. Dia tak dia orang kenyang biasa kenyang makan lemang. Tahun ni kenyang makan jam lagi ni. Wallahu alam. Assalamualaikum.